Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung PDPR kita pada pagi ini. Kita masuk kepada sistem sokongan enjin. Okey, di mana untuk membolehkan sesebuah enjin itu berkendali, kita ada sistem sokongan dia. So ada 4 sistem yang menyokong enjin. Yang kamu kena ingat, yang pertama adalah mana dia sistem? Iaitu kita ada tangki bahan api. Ini komponen bahan api. Kita ada sistem bahan api, kita ada sistem penyalaan, kita ada sistem penyejuk, kita ada sistem pelincir. So, itu 4 sistem sokongan yang ada dalam sesebuah enjin. Cuma kalau motor kapcai kamu, yang tak ada apa? Motor kapcai kamu. Tapi sekarang motor kapcai kebanyakannya semua dah ada dah. Apa yang tak ada dalam motor kapcai kamu? Yang kurang? Kebanyakannya. Tapi kebanyakannya ada. Apa dia? Motor kapcai kamu. Yang tak ada. Sebab kamu kena communicate juga. Bosor kita belajar. Kalau kamu cakap seorang-seorang, dia tak best pun. Apa yang motor kapcai kamu tak ada? Daripada 4 sistem sokongan ni, yang satu tu kadang-kadang kalau tak ada pun tak ada masalah. Iaitu apa dia? Apa dia? Apa pakai tidur semuanya. Penyejukan. Apa dia? Apa dia? Itu sistem penyejuk. Motor kapcai kalau motor ES5 tu, okey, sistem penyejuk dia tak ada. Okey. Tapi kalau motor cc besar, tapi sekarang kebanyakan motor kapcai pun 150 cc ke atas dia dah ada sistem penyejuk dah. Sebab dia speed dia laju, so dia memerlukan sokongan untuk menyejukkan sistem dia. Okey. So kalau motor yang tak ada sistem penyejuk, so macam nak sejukkan enjin dia? Kalau dia tak ada cooler, apa kaedah nak sejukkan enjin dia? Yang kamu tahu? Sebelum kita masuk pada yang pertama. Apa benda yang nak bagi dia sejuk? Dah motor tak ada sistem penyejuk. Dia ada sistem penyejuk. Cuma dia tak ada macam yang kamu nampak. Dia ada coolant, dia ada sistem penyejuk tu lah. Yang ada apa air, coolant apa semua kan. Ada kipas. So kalau yang tak ada tu, apa sistem penyejuk dia? Yang kamu tahu? Macam mana nak sejukkan dia? Ya, udara memang lain. Pada body engine tu, pada body engine tu, pada rangka enjin tu, yang nak membantu dia menyejuk. Iaitu, kalau kamu perasan, yang cikgu panggil, sirip. Okey, kamu rasa tak dekat body enjin, kan ada macam yang tajam-tajam tu kan? Kan? Perasan tak? Dekat body. Dia ada macam sirip. Ni adalah sistem penyejuk. Menggunakan udara luar menyejukkan enjin. Tapi kekesanan dia tak adalah sama macam yang pakai coolant. Itu sistem penyejuk. Okey. Kita pergi kepada yang pertama, sistem bahan api yang cikgu dah sentuh pada minggu lepas. Okey. Dalam topik ini, kebanyakannya keluar daripada bahagian A. Macam cikgu sebut, soalan dia tak susah. Kadang-kadang dia tanya, nyatakan berikan tiga bahagian utama sistem bahan api. Okey, kamu jangan takut, dia tak akan tanya nyatakan fungsi penyuntik bahan api. So far cikgu rasa soalan sekarang dia tak akan tanya, dia tak akan suruh pelajar menghafal. Sebab tu kamu nak exam nanti, kamu tak payahlah ya kamu nak hafal penyuntik bahan api, menyuntik bahan keselamatan, jumlah suntikan ni. Tak payah, dia biasanya sekarang ni untuk exam dia tak ada dah untuk menghafal. Kalau dia bagi soalan pun mungkin dia akan bagi soalan padanan. Ataupun dia bagi menapis kotoran dalam bahan api agar tidak disedut oleh pam bahan api. Dia suruh nyatakan bahagian mana. Itu je yang kamu kena hafal. So, kamu tak perlu buang masa untuk kamu hafal. Setiap ni satu fungsi kamu nak hafal. Okay? Just kamu tahu dah cukup dah. Okay, yang pertama kita ada penyuntik bahan api. Iaitu kita panggil injection. Kan motor sekali dua kan? Satu pakai injection. Penyuntik ni injection. Satu lagi apa? Karburator. Okay. Kamu kena respon cikgu bos nak belajar ni. Kamu senyap je. Apa beza penyuntik dengan karburator ni? Kenapa orang kata penyuntik ni jimat dia lebih minyak? Jimat dia lebih minyak. Minyak dia lebih jimat berbanding dengan karburator.
Sekarang kamu nak cari kenderaan yang pakai karburator, tak ada dah juga rasa. Kalau kereta confirm semua injection. Kalau motor sisi yang rendah mungkin masih pakai karburator. Tapi kalau sisi tinggi semua pakai penyuntik bahan api. Kenapa? Kita terang kan? Lagi jimat. Memang lagi jimat Ibrahim, macam aku tahu. Kenapa? Karburator tu dia perlukan banyak minyak untuk... Ya, betul. Sebab tu dia kuat. Cik bagi kamu bayangkan satu contoh yang mudah cikgu nak faham. Kenapa cikgu cakap injection tu lambat, jimat minyak, karburator tu cepat? Karburator tu dia macam botol lah. Kalau injection ni macam yang suntik tu. Ya dah. Dia dekat-dekat tu dah. Kalau kamu terang lagi Ibrahim, sebab pelajar dia akan lebih faham. Dia dekat tu. Tambah sikit bagi yang lain faham. Yang lain faham tak yang Ibrahim cakap tu? Karburator dia kata macam botol air. Yang injection macam apa? Yang suntik. Suntik. Dia dekat tu. Boleh faham tak yang Ibrahim nak cuba sampaikan? Tak. Contoh ni mudah je Alif. Kamu nak basuh kereta lah, contoh basuh kereta. Basuh kereta paling mudah kan. Kamu ada air dalam besin. Dengan kamu ada spray injection tu, yang tembak pakai pistol tu, yang pakai panggil apa? Dia panggil apa? Bukan kompresor, panggil apa? Water jet. Water jet. Kan? Kalau kamu pakai air dalam besin, 3 kali cedok, air habis tak? Habis. Kereta tak juga habis kau basuh. Tapi injection tu dia lambat. So maksud dia kalau injection dia macam kita spray. Kamu nak spray, katakan mak kamu suruh cuci cermin kan. Ibrahim lap cermin. Kamu pergi ambil air dalam badi, kamu simbah cermin. Habis basah semua. Air cepat habis. Tapi kalau pakai spray kan kamu kamu boleh kontrol tak dia punya berapa banyak kamu nak spray. Kalau kamu nak banyak, kamu tekan banyak. Betul? Ataupun kamu boleh laraskan kat ujung ni kan. Kan biasanya kalau injection ni dekat depan tu dia boleh adjust tau. Ataupun dia auto adjust. Kalau kamu buka besar, banyaklah minyak akan masuk. Kalau kecil, sikit. Tapi karburator dia susah tau. Macam kamu nak simbah air. Macam mana kamu nak agak air tu sikit ke banyak? Susah kan? Boleh-boleh lah kamu isi sikit, isi banyak. Tapi nak kawal macam injection, dia tak, susah sikit. Sebab tu sekarang ni, semua pakai injection sebab dia lebih jimat. Sebab minyak dia kita boleh kawal sebab dia sembuh. Bila sembuh, dia hanya menggunakan sedikit minyak berbanding dengan karburator. Sebab tu kalau kamu tengok satu lagi, masalah dia kalau kamu bawa motor lama, yang tengah cerita motor ES5 lah. ES5 lama, kalau kamu ada motor ES5 lama kan, balik nanti pula. Lepas kelas ni, kamu buka throttle tu maksimum, lepas tu kamu start banyak kali. So bila kamu buka throttle tu maksimum, akan banyak minyak tau keluar. Sebab karburator dia tak boleh kawal. Bila kamu buka, dia akan bagi dia minyak. So dia akan menyebabkan, apa masalah dia kalau macam tu? Kalau kamu pulas throttle terlalu banyak sebab tu nak start enjin, apa akan berlaku? Minyak habis. Jangan minyak habis. Aduh ni. Tak ada, memang itu cerita lain lah minyak habis. Tapi apa akan masalah akan berlaku? Sebab kamu rasa kamu tak pernah merasa yang cikgu merasa dulu. Dulu zaman cikgu kalau motor tak start, salah satu faktor dia itulah. Tang mana masalah dia. Dan kamu kena buka satu benda tu untuk bersihkan. Apa dia? Kamu tak pernah merasa start motor tak start. Kamu dapat motor canggih tu masalahnya. Dah macam cikgu buka lumut. Ya? Apa dia? Tak cerita pasal motor. Bila motor tak start. Cuci karburator. Jenuh bang nak buka karburator bang. Tak ada, orang tak ada buka karburator. Kita tak tahu nak buka karburator pun. Buka boleh, nak pasang balik tak kerti. Bukan karburator. Biasanya kalau dulu lah, sekarang tak ada dah. Okay, sekarang saya rasa jarang kamu nampak motor baru yang tersadai, orang tu berhenti, dia buka spark plug, dia cuci spark plug. Ada tak? Tak ada kan? Pasal tak? Tak ada. Tapi zaman cikgu dulu, kalau motor S5 tu, kalau motor start tak boleh start, minyak petrol dah terlebih masuk. Maksud dia, minyak petrol tu dah terkena pada spark plug. Menyebabkan spark plug tu basah. So, bila spark plug tu basah dengan petrol, terlalu basah, masa lejang apa yang tak boleh keluar api? Sebab dia basah. Benda basah, api mana boleh keluar? Pada lejang pembakaran. Mana ada lejang kebakaran kau ni? Lejang ada 4 je. Lejang apa yang ada kuasa, yang ada keluar api tu? Dah sebut dah. Aduh. Silap. Lejang kuasa. Masa lejang kuasa tu kan
sistem penyalaan lah. Lejang kuasa kan dikeluarkan percikan api. Betul? So bila kepala palang pencucuh tu terlalu basah, dia menyebabkan tak ada percikan api. Sebab tu biasa dulu kalau cikgu dulu kami kena buka spark plug tu, tiup sebab petrol kan, kalau kamu tiup dia kering. Tiup jampi-jampi sikit pasang balik, boleh lah hidup. Tapi sekarang kamu takkan jumpa dah motor yang orang letak berhenti tepi jalan, buka spark plug, cuci spark plug, tak ada. Sebab motor sekarang semua pakai injection dan bilangan bahan api yang masuk ke ruang pembakaran tak ada sekali banyak. Dia akan membentuk semburan. Okey. Yang kedua, motor. Pernah naik motor sisi besar tak? Motor superbike ke, motor yang sisi 400 ke atas ke, pernah naik tak? Kalau pernah naik, sebab cikgu mula-mula sekali pinjam motor member, dia macam orang perak tau. Kita biasa start motor, kamu kena plus throttle tak? Kan? Kena start motor, biasanya lah. Kita dah terbiasa plus throttle kan? Sikit lah, walaupun tak ada banyak. Kalau motor tu kita kena plus sikit sebab nak bagi minyak tu jalan. Tapi motor sisi besar, kalau kamu plus throttle, terutama skuter lah. Macam skuter cikgu kan, kalau orang tak tahu bawa, dia tarik brake, dia pulas sikit throttle, dia start, confirm tak dia start. Sebab dia sistem safety pada motor tu, sebab motor skuter dia tak ada gear. Once kamu pulas minyak, kamu start, dia takut dia terlompat. Sebab tu kalau motor yang jenis sisi kecil, macam NVX kan, okay, motor-motor ni dia orang kena tarik brake kan. Pasal tak kalau kamu tengok motor yang skuter, macam Azim Fendi tak masuk. Macam motor NVX, okay, NMAX ke apa saja, motor yang bawah sisi kecil, dia nak start, dia kena tarik brake, baru dia boleh start. Tapi macam motor cikgu tu, dia tak tarik brake. Tapi kamu tak boleh pulas throttle. Kamu pulas saja, motor tak boleh hidup. Sebab dia safety dia, sebab kalau kamu pulas, dia takut dia terus melompat sekali. Okay, itu yang pertama, penyuntik bahan api. Kalau dia tersumbat, bahan api tak masuk, confirm motor tak boleh start. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, penapis udara. Okay, penapis udara dia berfungsi untuk menapis segala kotoran supaya udara tersebut tak masuk ke dalam ruang pembakaran. Dia akan masuk karburator dulu. Dia akan masuk karburator dulu, kemudian barulah minyak tu dilepaskan pergi ke dalam ruang pembakaran. So penapis udaranya dia nak tapis udara supaya tak ada habuk masuk untuk memanjangkan jangka hayat. Tapi motor budak-budak macam bayi-bayi kamu ni, dia orang suka buka penapis udara supaya udara yang masuk lebih banyak dan motor kamu lebih power, sebab bila udara banyak masuk semasa proses mampatan, lejang mampatan dia lebih mampat. Okay, sebab tu motor tu lagi power. Tapi kesan dia, enjin akan kotor dan mudah rosak. Okay, yang ketiga, penapis bahan api. Yang ni motor kita jarang kita tukar. Kadang-kadang jarang tukar lah sebab dia sekadar nak tapis petrol kita kalau ada kotoran. Tapi biasanya yang ni tak ada masalah. So memang ada penapis bahan api. Kemudian tangki bahan api untuk menakung bahan api. Okay, saluran bahan api yang pipe dia daripada tangki pergi masuk ke karburator. Okay, kemudian pump. Okay, pump tekanan bahan api ni, macam mana kamu nak tahu, cikgu terang itu, macam mana kamu nak tahu ada pump pada motor tu? Macam mana kamu nak tahu? Macam mana kamu tengok motor? Motor ni ada pump ni. Yang motor ni tak ada pump. Macam mana kamu nak tahu? Cepat, respon. Orang sebab tu juga buat latihan. Apa dia? Asyik Ilham je bercakap. Yang lain, Israf. Ramai lagi. Adam, Mirul, Abinesh. Hilang dah kot. Ya kawan? Macam mana nak tahu kawan? Jangan tengok. Kalau cikgu pagi tak menyahut ni, maksud dia letak telefon saja lah ni. Kata kawan? Ya. Ya, jawab dah. Apa dia? Macam mana nak tahu? Alif mana Alif? Alif mana Alif? Ilham saja. Tadi ada. Apa Ilham? Cepat ni, Iwan. Ya. Wan. Macam nak tahu? Motor tu ada pump. Cepat. Entahlah cikgu. Saya tak ada motor cikgu. Saya tak ada motor cikgu. Mana buat macam mana? Kali kan? Alif ada motor.
Alif, saya nak tahu Alif. Alif, saya nak tahu. Benda mudah je. Kalau tangki dia dekat atas, injection dia kat bawah, tak ada pump. Sebab minyak boleh turun. Betul? Sebab tu kamu tengok, motor-motor kapcai, tangki dia dekat atas. Pasal tak? Dekat bawah seat. Kan? Ataupun kat elevator kat depan tapi dia tinggi sikit. Ataupun dia separas dengan carburetor. Tapi macam motor cikgu, macam kereta, tangki dia memang betul-betul kat bawah. Carburetor dia kat atas. Kalau carburetor dekat atas, injection kat atas, dia memerlukan pump untuk pump minyak masuk carburetor ataupun injection. Itu je nak kenal dia. Okey, kemudian injap tekanan bahan api untuk mengatur tekanan. Kalaulah benda ni rosak, apa akan berlaku? Kalaulah benda ni rosak. Sebab dia nanti soalan exam SPM kan, dia tak menghafal macam tu, dia akan bagi masalah tau. Dia kata dia akan bagi satu situasi, okay, apakah kerosakan yang berkemungkinan berlaku? Cikgu tak nak bagi soalan dia dulu, cikgu tanya, kalau injap tekanan bahan api ni rosak, apa berlaku pada motor kamu? Kamu baca dia definisi. Mengatur tekanan bahan api dalam sistem berdalih bahan api untuk memastikan tekanan yang tetap atau malah. Okey, apa yang masalah yang berlaku kalau injap tekanan bahan yang rosak? Tak boleh start. Tak boleh start, dia boleh start. Dia boleh jalan sebab bahan api masuk. Dia boleh start, boleh jalan. Bukan tak boleh jalan, dia boleh. Tapi masa jalan tu apa berlaku? Ada Dia macam tak laju. Tak macam laju. Laju ini. Setakat 18 dia boleh pergi. kadar tekanan tak tetap. Apa dia? Ulang balik Alif. Kadar tekanan tidak tetap. Iyalah, cikgu tahulah keadaan tak. Apa akan berlaku? Cikgu tanya soalan cikgu. Kamu baca balik yang fungsi tu. Memanglah cikgu tahu. Apa akan berlaku pada motor kamu? akan makan minyak. Kerosakan enjin. Apa dia Azam? Mengalami kerosakan enjin sewaktu Tak ada. berjalan. Tak ada rosak. Boleh jalan. Akan makan minyak ke? Tak, dia tak makan. Dia minum je. Air mana dia makan, dia minum. Tak ada, salah. Lain. Penggunaan minyak yang tinggi. Salah. Lagi. Dia dalam ramai ni mesti ada yang boleh jawab ni. Lagi. Ishraf jawab. Tak apa, cuba. Cuba. Ishraf, jawab. Ishraf, rambut dah berapa sakit. Panjang dah. Ishraf, apa dia? Cikgu, saya mana ada motor. Cikgu, kereta pun sama kalau kereta. Apa akan berlaku pada kereta kamu? Sebab Ishraf orang kaya, dia tak ada motor, dia ada kereta je. Mana cikgu? Motor susah nak bergerak. Tak tahu. Motor susah nak bergerak cikgu. Bergerak, motor bergerak. Bukan tak bergerak. Tapi dia macam naik kuda. Pernah naik kuda tak? Jadi perlahan lah. Bukan perlahan. Dia kenderaan kamu akan jadi tersengguk-sengguk. Tersengguk-sengguk. Maksud dia kejap laju, kejap pelan. Kejap laju, kejap pelan. Dia suka hati dia nak bagi berapa bahan api nak hantar. Dia tak kawal. Dia tak boleh nak kawal bahan api tu. Kan contoh macam kamu plus throttle. Patutnya throttle ni speed kamu 80. 80 punya speed dia buka banyak ni. Banyak A contoh. Tapi sebabkan benda tu rosak, kejap dia bagi banyak A, kejap dia bagi B. Kejap bagi A, kejap bagi sikit, kejap bagi banyak. Kejap bagi sikit, kejap banyak. So motor kamu akan melompat-lompat. Tersengguk-sengguk motor kamu. Itu kalau pump tekanan bahan api tu rosak. Okey, sebab kalau baca fungsi dia kata apa? Mengatur tekanan. Dia akan tetapkan tekanan. Dia akan tetapkan. Kalau tekanan ni tak tetap, so motor kamu, sebab kelajuan motor kita bergantung pada apa? Ada dua benda motor kita. Kelajuan dia bergantung pada dua benda. Apa bendanya? Apa bendanya? Motor kamu tu dia bergantung pada dua benda. Kelajuan dia. Apa bendanya? Udara satu. Bahan api. Dengan bahan api. Okey, kalau katakan kalau injap tekanan kamu rosak, ada masa dia bagi bahan api banyak, ada masa dia bagi sikit. So dia kamu tak kawal dia automatik tau. Kamu tekan throttle sama, tapi minyak yang masuk tu dia ikut suka hati dia. Kejap dia bagi banyak laju, kejap dia bagi sikit dah slow balik. So motor kamu akan jadi tersengguk. Okey. Kemudian injap kalawan udara yang throttle tu, yang kamu throttle yang kamu pulas tu, sebab throttle tu dia akan kawal udara yang masuk. Bila banyak mana udara, injap tekanan bahan api dia akan suitkan dengan udara yang masuk.
supaya dia balance. Kalau tidak nanti udara banyak masuk, bahan api sikit, tak boleh start juga. So tu sistem tu ada. Kemudian pengatur tekanan. Okey, ni dalam bahan api yang kamu kena hafal. Okey? Kena hafal. Macam kita sebut bahagian A, kamu suka tak suka, kamu kena hafal. Ini semua kena hafal. Sebab tu dalam kuis cikgu juga nak siap dah bahagian ni, apa bahagian motor, enjin juga nak siap dah. Okey, supaya kamu boleh latih to be, ulang supaya kamu tahu. Sebab bahagian A senang. Okey, contohnya katakan keluar soalan bahagian A, dia keluar macam ni. Okey, dia suruh kamu labelkan. Contohnya kalau kamu pernah buat, kan, kamu tahulah ni apa. Okey, contohnya ni pemijak, pemecut, ini kereta kan, pemecut, ni karburator ataupun penyuntik. Okey, ini penapis bahan api. Okey, ini injak masuk, ni bahan api, pam bahan api, apa perangkai pendikit. Okey, kemudian ada pipe wap bahan api, kemudian pipe bahan api dengan tangki. Okey. Alright. So, dalam bahagian A, kamu kena hafal yang ni. Banyak cikgu. Kalau nak skor A, kamu kena hafal. Kalau kamu nak skor B, kamu hafal separuh. Kalau kamu nak skor C, hafal sikit lagi. Nak dapat E, tak payah hafal. So, ini dalam bahagian sistem bahan api yang kamu kena ingat. Sebab tu kenapa cikgu tekankan balik, suruh kamu buat semula yang notah topikal tu, supaya cikgu mengajar hari ni, so kamu boleh tulis dan insyaAllah kamu akan ingat balik dan kamu boleh refer balik dalam kelas kit kamu. Okay. Kemudian ini adalah penyuntik. Okay, kamu dapat beza tak dia punya sistem enjin? Okay, sistem enjin penyuntik. Kalau kamu tengok, macam mana kamu nak kenal kereta tu pakai injection atau karburator? Macam mana kamu tahu? Pernah tengok tak kereta yang pakai karburator? Rumah kamu kereta, ada tak kereta rumah kamu yang lebih daripada 10 tahun? 10 tahun, 15 tahun lah, 15 tahun. 10 tahun pun tak berapa sangat. 15, ada tak? Tak ada. Tak ada kereta-kereta macam kereta Wajah, kereta motor sabar lama, kereta Wira, ada? Kalau ada, beza dia, pada bahkan kalau kamu buka enjin apa karburator, okay, dia kamu nampak satu bulat warna hitam, pasal tak? Dia ada bawah ni karburator lah, bawah ni karburator. Dia ada satu macam pir hitam. Oh, yang besar cikgu. Yang besar tu. Cikgu, macam mana saya nak masuk balik grup? Sial pula Mamat Ceko ni. Bagi dia kejap, jangan cikgu pergi dia masuk je. Cikgu ni kejam pun tak pergi masuk, sial pula. Dia dah bangun, bukan senang nak bangun pagi ni kot. Mamat ni. Sekejap, cikgu bagi si Azri masuk. Dah. Okey. Yang benda besar ni. Ini karburator lah ni. Kalau kamu buka kereta baru, nanti kamu buka kereta bapak kamu, dia tak ada dah. So injection dia macam ni je. Dan injection ni pun sebenarnya kena servis tau. Ini kena servis tau. Dia bukan apa pakai hari ni sampai kamu jual balik kereta tu tak payah servis. Injection ni kena servis sebab macam disebut kan, dalam minyak ada kotoran. Okey, kalau kamu bawa kereta tu dah macam dah kurang smooth kan, dia tak boleh pergi sangat kan. Kadang-kadang dia punya penyuntik bahan api tu dah kotor. Okey, ini contoh kereta injection. Sekarang kereta semua macam ni. Sebab tu juga sebut, kalau tangki dia kat bawah kereta, biasa tangki dia kat belakang. So dia nak bawa minyak tu ke depan, dia ada pump untuk pump minyak tu. Okey, kereta sebab dia jauh, dia kena ada pump. Okey, ni pun sama, ada pump. Kalau tak ada pump, dia tak boleh. Alright, so ni perbezaan injection dengan penyuntik dengan karburator. Suka tak suka macam sebut, gambar ni kamu kenalah hafal. Tapi kalau kamu biasa tengok, insya-Allah dia akan keluar. Kamu akan teringat. Tapi kalau benda yang kamu tak pernah tengok, memang tak boleh buat lah. Sebab tu kenapa cikgu tekankan kuis tu kamu kena buat supaya kamu boleh ingat. Alright. Sistem sokongan, sistem bekalan bahan api. Ada soalan? Memang tak ada cikgu. Tak ada kita terus. Okay, yang kedua, sistem penyalaan.
Okey, kalau dalam diri kita, kan, dalam diri kita, sistem bahan api ni kita boleh andaikan dekat mana ni? Sistem bahan api ni. Dalam badan kita dan kehidupan kita ni, kan, bahan api. Sistem bahan api tu, contohnya kat luar kita apa? Contoh, sistem bahan api kita. Darah. Contoh satu, makan tak? Betul? Makan. Makan ni kan minyak masuk. Udara kita sedut. Sistem bahan api lah. Sebab kita tanpa makanan, tanpa udara, kita tak boleh hidup kan? Betul? So benda tu contoh dalam kehidupan kita, kita kena makan, kereta kena ada bahan api. Kita kena ada udara, kereta kena ada udara. Kalau tidak, dia tak boleh. Tangki, simpan kat mana? Tangki tu ibaratkan apa? Perut kita. Kan? Ni, sistem ni. Dalam badan kita ni, ada benda yang kawal kan? Nak gunakan tenaga, siapa kawal kita nak pakai tenaga? Kalau kita berlari, siapa kawal nak bagi tenaga kita berlari? Kalau kita nak duduk diam, kan? Dalam badan kita ada sendiri kan? Ada sistem. Otak. Benda tu adalah yang kawal kan? Yang mengawal segala-galanya. So kalau benda tu tak ada, apa tak boleh lah. Sama juga macam kereta. Cikgu hari Senin ni tu, taman cikgu lepas PKPD tu, dia orang dapat semua dapat dos. Dia orang cucuk AstraZeneca. Habis semua tumbang semua satu taman. Pakat-pakat siapa kena cucuk itu semua demam. Kuat betul tak yang AstraZeneca ni? Dengan bini-bini cikgu berdemam sekali. Sebab cikgu Sinovac tak ada apa pula. Okey, itu contoh sistem bahan api. Sistem penyalaan. Okey, sistem penyalaan inilah yang segala-galanya. Sistem penyalaan ni kalau tak ada, sebab tu kalau motor kamu tak boleh start, selepas kamu buka kunci ada, tengok minyak, meter penuh, langkah ketiga yang kamu kena buat apa? Sebab kamu tak merasa motor tak boleh start. Kalau tak boleh start, kamu hantar kedai je kan. Pada zaman cikgu dulu memang kami buka habis. Langkah ketiga apa kamu kena buat? Cikgu dah pernah terang itu kan. Langkah ketiga. Untuk memastikan yang memang motor kamu kalau buat macam mana pun memang tak boleh hidup. Apa dia? Tolak motor suruh masuk gear. Tak boleh hidup juga. Kamu tolak masuk gear, tolak motor masuk gear tu untuk apa tujuannya? Sebab yang lain jawab. Memang kita punya budaya kan, bila kereta tak boleh start, motor tak boleh start, kita akan tolak. Kita tolak sebab apa? Biasanya. Kenapa kita kena tolak? Sebab tak boleh jalan tu. Memang tak boleh jalan, cikgu tahu lah. Tak, biasanya kenapa kamu tolak motor? Gerakkan aceh engkol. Okey, tu satu. Nak menggerakkan aceh engkol. Okey, kenapa kita tolak motor kemudian masuk gear? Tujuan dia, kita nak menggerakkan aceh engkol. Itu tujuan dia. Okey, bila kamu tolak motor, aceh engkol akan bergerak. Ombor akan bergerak. Sebab tu kamu tolak. Tapi kenapa kita kena tolak? Soalan cikgu, kenapa kita perlu tolak motor dah masuk gear? Kenapa? Soalan cikgu. Kenapa? Yelah kalau cikgu ajar je tak seronok kan. Oi, join. Dah bagi link join dah. Cepat. Dah bagi link. Cepat. Apa dia? Bila masa nak pakai kepala otak kita ni, kalau kamu tak nak berfikir, kenapa cikgu kenapa aku tolak motor tak boleh start. Tapi kalau kamu tak motor kamu tak boleh start, kamu tak nak motor pun kadang-kadang tak hidup juga. Sopa je. Cepat fikir. Bagi jawapan, salah tak apa? Ada ramai ni, ada 19 orang, ada 17 orang ni rasa. Apa dia? Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Shin. Cepat, respon cepat. Kenapa? Ya Allah, tuanku, malahnya fikir kau ni. Apa dia? Bagi jawapan tak apa. Shin, kenapa kamu kena tolak motor, Shin? Soalan dia senang je. Jawapan dia mudah je. Kadang-kadang kamu rasa soalan ni payah tu soalan cikgu bagi ni. Jawapan dia senang je. Ishraf? Sebab motor rosak. Motor rosak dah confirm dah tak hidup. Kamu tolak. Tak, kenapa kamu kena tolak motor? Si Amsyah jawab, sebab cikgu saya nak menggerakkan aceh engkol.
Kalau sebab cikgu ajar saya, kalau aci engkol tak gerak, motor confirm tak boleh start, tak boleh hidup. Boleh start, tak boleh hidup. Sebab tu saya kena gerakkan aci engkol dengan cara menolak. Tapi kenapa kamu tolak? Sebab apa? Kalau tak tahu tak boleh nak acing aku hidup. Bukan. Sebab bateri tak ada cikgu. Saya nak start kereta bapak saya cikgu. Start bateri kong cikgu. Nak start macam mana? Sebab saya gunakan kunci untuk start enjin untuk menggerakkan aci engkol. Tapi bila bateri dah habis, motor kamu bateri dah habis, kamu nak pakai starter tak boleh. Kamu tendang kickstart dah macam perempuan. Tendang ya Allah sopan santunnya. Tu macam perempuan tendang kickstarter. Kamu tendang tak cukup kuat. So power tu tak ada. So nak bagi hidup, kamu tolak motor tu. So kenapa kamu tolak? Sebab bateri kamu dah kong. Habis cikgu saya tendang pakai kickstarter, kenapa tak boleh hidup cikgu? Sebab kamu tendang mungkin tak cukup kuat. Okay, mampatan tu, dia tak cukup power untuk hasilkan percikan api. Sebab dia kena hasilkan percikan api. Bila kamu tendang tu, dia akan hasilkan spark pada motor. Tapi kamu tendang tak kuat, sebab tu kamu kena tolak. Bila kamu tolak, kamu masuk gear, baru dia boleh hidup. Okey, itu tujuan dia. Senang tak jawapan dia? Senang cikgu, tapi kami tak nak fikir. Sedangkan Nabi kata, berfikir itu seperti semayang 1000 rakaat. Paling tak payah semayang, kamu fikir je. Sebab 1000 rakaat bang, bukan sikit. Okey. So dalam sistem penyalaan ada apa? Satu, ada palang pencucur. Satu, palang pencucur. Ataupun bahasa yang kita biasa sebut adalah spark plug. Enjin apa yang tak ada spark plug? Enjin terbagi pada berapa? Entah cikgu. Kerana sian cikgu cakap seorang-seorang. 2 lejang 4 lejang. Enjin terbagi pada 2 lejang 4 lejang. Itu Azam. Cikgu nak lain yang cikgu nak dengar suara yang suara emas ni. Allah Ibrahim, minat benar Messi. Ibrahim? Enjin terbagi kepada berapa? 2. Yang pertama? 2 lejang. Salah. Enjin terbagi kepada 2. Enjin petrol. Kita ada enjin petrol, kita ada enjin diesel. Okey. Enjin petrol terbagi kepada 2. Kita ada enjin 2 lejang, kita ada enjin 4 lejang. Enjin diesel pun sama, ada 2 lejang, ada 4 lejang, betul? Betul. Oh, cikgu cakap tahi tu sedap, baru kata cikgu sedap, cikgu tahi. Iyalah kau, nak kali fikir lu kata sebelum kata betul. Jangan ingat orang tu pandai, dia kata, kamu kata semua betul. Salah. Enjin diesel tak ada 2 lejang, enjin diesel ada 4 lejang je. Sebab 2 lejang ni untuk kenderaan-kenderaan yang ringan. Okey, boleh cikgu tanya. Pakaian soalan Pak Isa senang. Nyatakan 2 jenis enjin. Pelajar silap jawab. Dia jawab 2 lejang, 4 lejang. Mudah tolak markah. Sedangkan benda tu dia tahu jawapan dia. Enjin terbagi 2, enjin petrol, enjin diesel. Dia akan tanya, enjin petrol ada berapa jenis? 2 jenis, enjin petrol 2 lejang, enjin petrol 4 lejang. Okey, enjin apa yang tak ada palang pencucur? Enjin yang tak ada palang pencucur. Enjin diesel. Diesel tak ada Diesel tak ada spark plug, dia tak ada. Habis tak ada spark plug, cikgu dia pakai apa pula cikgu? Sistem 4 lejang diesel dengan petrol tak sama dia kendalian dia sama, tapi dia punya tang lejang kuasa tak sama. Apa beza yang ketara? Kalau kami ingat, dalam soalan kuis cikgu ada. Kalau petrol, lejang pertama lejang apa? Petrol lejang pertama, lejang 4 lejang. Enjin petrol 4 lejang. Lejang pertama lejang apa? Jawab. Kalau kat kelas aku baling seorang-seorang tak jawab ni. Cepat jawab. Kibos kita seorang nak belajar pun dah masuk macam dalam kelas. Ada yang kamu duduk tunggu je dah. Tak apa kalau buka mic. Kalau mic kamu tak bising, kamu buka je lah mic tu. Kalau bising juga. Okey, pertama lejang masukan. Okey, Ibrahim jawab dah lejang masukan. Adam, apa maksud lejang masukan, Adam? Adam, apa maksud lejang masukan? Tu lama lagi boleh jawab. Apa? Lejang masukan tu apa? Lambat, tak tahu cikgu. Azam, dia ikut nama ni senang. Azam, lejang masukan maksud apa Azam? Ibrahim dah sebut dah lejang masukan. Adam tak tahu. Ya, Azam? Tak apa, jawab salah tak apa.
Tak ada masalah. Ya, kamu faham? Apa yang kamu faham maksud lejang masukan? Just yang paling simple, ayat paling mudah untuk kamu bagi kepada cikgu. Yang juga faham. Tak tahu? Alif dia sini mesti pandai lah. Alif. Alif? Lejang masukan maksud dia? Bengong juga. Cepat. Lejang masukan punya simple, tak tahu? Tak tahu juga. Amir Aiman. Azim dah buka, dah selak rambut dah. Azim. Campuran Dekat bahan campuran. api, Ya. bahan api dengan udara. Ya, okey, Masuk. betul. Itulah lejang masukan. Apa yang terbuka, apa yang tutup? Injap. Injap. Injap masukan terbuka. Tengok buku ke tak? Kamu tengok buku ke tak? Tak. Okey, alhamdulillah. Lejang masukan mudah je. Liang masukan terbuka. Kemudian udara berserta dengan bahan api akan masuk ke ruang pembakaran. Itu aja. Lejang masukan. Pergi pada yang kedua. Amar, lejang apa Amar? Lepas lejang masukan, lejang mampatan. Okey, Alip, mampatan tu apa maksud Alip? Apa maksud mampatan tu? Lejang mampatan apa maksud dia kalau nak cerita? Dia simple je sebenarnya. Tak susah kalau faham. Lejang mampatan, apa yang kau faham? Bahan api dan bahan api dan udara yang dimampatkan. Okey, apa yang tutup, apa yang buka? Dia ada dua, injap je pun, injap masukan, injap exhaust. Yang mana buka, mana tutup? Dua-dua tutup. Dua-dua tutup. Kalau salah satu buka, tak boleh nak mampat. So lejang mampatan, injap masukan tertutup, injap exhaust tertutup, udara beserta bahan api dimampatkan. Okey. Ini yang ini jawapan yang paling simple tau. Kalau kata kamu keluar soalan, kamu tak nak jawab detail, kamu tak ingat, yang ini pun masih boleh dapat markah. Paling kurang separuh. Lejang yang ketiga, lejang. Yang ketiga, lejang. Lejang kuasa. Kuasa. Apa maksud lejang kuasa? Lejang kuasa bermaksud dia bagi apa? Dia bagi percikan api. Bila api kena udara dengan bahan bakar, bahan api yang dimampatkan, maka akan berlakunya letupan tu. Benda meletup biasanya kita akan tercampak kan, kita akan ditolak tu. So ombor tu akan ditolak. So bergerak. Kemudian last kali dipanggil lejang exhaust. Lejang exhaust maksud dia apa? Apa yang buka apa tutup dulu? Apa buka apa tutup? Lejang exhaust. Yang tutup? Yang tutup? Injap masukan. Masukan. Yang buka? Injap exhaust. So dia akan keluarkan hasil pembakaran. Yang kamu cerita tadi tu, yang cikgu cerita tadi tu, itu adalah enjin petrol. Okey. Tapi kalau enjin diesel, lejang masukan ni apa? Apa lejang masukan ni untuk petrol, untuk diesel? Sebab bila kamu faham, kamu akan senang jawab tau. Apa dia? Lejang masukan untuk diesel. Apa yang buka? Apa yang buka? Lejang masukan dengan exhaust. Dua-dua buka. Mana boleh dua-dua buka? Lejang masukan. Nama lagi lejang masukan. Satu je lah yang buka. Masukan je lah buka. Exhaust janganlah buka. Okay. So, injap masukan terbuka. Injap exhaust tutup. Kemudian lagi. Kalau petrol, bahan api dengan udara masuk, betul? Betul. Tapi kalau diesel, apa yang masuk? Bahan api. Bahan api tak masuk sayang. Udara. Diesel, bahan api tak masuk ikut injap masukan. Tak masuk. Dia masuk hanya udara yang panas. Dia masukkan udara sahaja. Dan udara itu dipanaskan. Okey, itu bezanya antara diesel dengan petrol. Petrol ada bahan api. Okey, dengan udara. Diesel hanya udara sahaja yang akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Udara yang panas. Okey, lejang mampatan sama tak? Sama. Kalau petrol, okey, kalau petrol dia mampatkan udara dengan bahan api. Kalau diesel dia mampatkan udara sahaja. Okay, yang ketiga ni yang perbezaan iaitu lejang kuasa. Kalau petrol dia keluarkan percikan api. So kalau diesel dia buat apa?
Dia ada penyuntik. Dia akan suntik. Suntik apa? Dia akan suntik apa? Bahan api. Bahan apinya apa? Dia akan suntik bahan api. Maksudnya dia akan suntik di diesel. So, bila dia suntik diesel apabila berlanggar dengan udara panas yang dimampatkan. So, jadi apa? Dia akan, bila zarah tu berlanggar, maka akan berlakunya letupan. Sebab tu kenapa udara perlu dipanaskan. Sebab benda panas kan dia akan menyebabkan benda panas, bahan api senang terbakar. Sebab tu kalau dulu teknologi dulu, kenderaan diesel susah nak start pagi-pagi. Tapi sekarang ni senang. Okay. Alright, boleh? So, yang last kali sama juga. So, itu perbezaan yang ketara. Alright. Yang kedua, alternator. Apa maksud alternator? Dia kata mengecas semula bateri serta memberikan tenaga dan energi. Alternator ni macam, contoh apa? Alternator ni contoh macam apa? Bahasa lain ni kalau kamu faham. Apa maksud alternator ni? Yang kamu faham. Dalam kenderaan kita panggil alternator. Kalau di luar kita panggil apa? Air bateri. Air bateri? Bukan. Bukan. Tadi padam boleh. Dekat luar panggil apa? Dalam kereta panggil alternator. Benda sama cuma nama dia tak sama. Sebab kalau melihat apa ni? Mengecas semula bateri. So apa benda yang diperlukan untuk mengecas bateri? Apa benda yang perlu nak mengecas bateri? Arus kuasa. Serta memberikan bekalan tenaga bak dia tulis ni. So dalam kenderaan dia panggil alternator. Kalau di luar dia panggil apa? Charger. Itu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya? Pengecas. Jangan pengecas. Charger tu dah kamu dapat, dah memang elektrik tu dah ada dekat plug tu. Tu charger. Belajar bab 3. Nanti kita akan ulang balik bab 3 insyaAllah. Apa dia? Sedih nak buat cikgu ni. Cikgu doakan ramai dapat E. Jangan tak ada E. Tahun depan ramai ada 4 orang dapat E. Okey, dinamakan. Pernah dengar? Pernah? Boleh baca ketulisan cikgu tu? Boleh. Apa dia? Penjana. Ataupun kalau yang besar, iaitu jana kuasa. So, dalam kereta ada penjana. Okey. Kalau tidak, apa masalah kereta kalau tak ada penjana? Apa masalah dia? Kalau penjana kamu rosak, kalau alternator kamu rosak, Bateri cepat habis. Apa bateri cepat habis? Kenapa bateri cepat habis? Tak ada benda yang nak charge dia. Sebab bateri, kalau kenderaan sekarang, semua akan gunakan bateri, contohnya macam aircon, radio, kamu semua pakai bateri tau. Dia tarik power dekat mana? Tarik power dekat bateri. So kamu bayangkan kalau tak ada yang charge balik bateri kamu beli hari ni bateri, besok bateri kamu kong, kamu pergi maki kedai. Apa bagi bateri tak okey? Beli semalam dah tak boleh pakai balik dah. Cina tu akan maki kau balik. You tengok punya alternator okey tak? Biasanya kalau bateri kamu pakai kurang daripada 6 bulan, dia dah habis bateri dah, tak boleh guna dah. Maksudnya sistem alternator kamu dah rosak. Standard bateri boleh pakai 12 bulan ke atas. Biasanya 12 hingga 18 bulan. Itu hayat untuk bateri. Kalau rezeki kamu baik, boleh sampai 2 tahun lah. Kalau alternator kamu okey, bateri kamu tahan lama. Kalau alternator kamu tak okey, memang tak tahan lama. Sebab tu kalau kenderaan baru sekarang ni, kalau bateri kamu kong, nak hidup kereta macam mana? Bateri dah habis. Kalau kenderaan baru, kamu kena buat apa? Bateri tak ada. Biasa kamu nampak orang buat tak? Bateri bila kamu tengok, alah bateri habis pula. Apa kamu kena buat? Menangis tepi jalan. Jumper. Nak tolak kereta auto tak boleh tolak. Betul? Tapi kereta auto boleh. Dia orang cakap kena jack bahagian depan dia. Kemudian cuba putarkan tayar depan. Kemudian masuk gear. Memang boleh start. Tapi jenuh lah bang nak pusing tayar depan. Sebab dia tolak tak boleh tau. Dia ada kaedah, cikgu pernah tengok YouTube tau. Dia kaedah nak start enjin kereta auto.
Tapi biasa kereta motor payah nak start kalau bateri tak ada. Kamu pakai jumper, kamu tahan kereta orang, kan? Sebab tu dalam kereta nak selamat, kalau merasa bateri kamu dah bagi signal nak kong dah, dalam kereta siap-siap tak jumper. Supaya kalau kereta kamu habis bateri, kamu boleh tahan kereta siapa-siapa, jam bateri kamu, startkan balik. Tapi untuk kenderaan baru, kalau bateri kamu dah memang kong, memang tak boleh nak discharge balik dah, kereta kamu tak boleh start tau. Kereta kamu gerak, mungkin boleh gerak, tapi dia sistem dia akan lari tau. Sebab kereta sekarang ni, semua elektronik sistem, dia mesti pakai bateri. Kalau kereta dulu, bateri habis, kita boleh senyum. Lantak lah kamu, pakai 2-3 bulan kemudian boleh beli bateri baru kan. Tapi kenderaan sekarang, kalau kamu tak tukar bateri cepat, habis sistem dia kena reset nanti. Kamu kena hantar center, install balik. Dia macam komputer tau. Kenapa kamu on komputer, data tu ada. Jam dia betul tau. Pasal tak? Kamu start komputer, jam dia ikut masa betul, tarikh dia betul. Kadang-kadang kan, macam handphone kamu kan, yang kamu tinggalkan hari tu, kamu shutdown tanpa ikut aturan betul, bila kamu buka, dia keluar balik benda tu. Itu kenapa? Sebab dalam komputer ada apa? Stop. Ada bateri. Betul? So, tapi kalau bateri tu dah kong, kalau kamu tengok komputer kamu, bila kamu start lah, kenapa jam tak betul? Kenapa tarikh tak betul? Maksudnya dalam kamu punya CMOS dan kamu punya motherboard tu ada satu bateri tu dah kong dah. So dia tak boleh simpan semua memori, tak boleh. Sebab tu kereta baru sekarang ni, suka tak suka kena ada bateri. Kita tak boleh tunggu bateri tu kong baru nak tukar. Sebab kereta baru sekarang ni banyak sorry tau. Sistem dia complicated sikit. Sebab tu kalau orang jaga kereta, katakan lepas 12 bulan, dia akan tukar bateri baru. Sebab kereta dulu tak ada masalah. Kereta dulu boleh gerak tanpa bateri. Sebab dia tak banyak sistem elektronik. Tapi kereta sekarang ni boleh katakan semua pakai sistem elektronik. Okey. Yang ketiga, kita nak ambilkan bab ni dulu. Gegelung penyalaan. Okey, gegelung penyalaan ni akan berfungsi meningkatkan voltan. Voltan pada bateri berapa Voltan pada bateri dia pakai voltan apa Cikgu ni banyak tanya lah. Jajur dia kan senang. Islaf. Voltan terbagi pada 2, iaitu? Entah cikgu. Tak tahu dia cikgu. Saya dosa banyak cikgu rasanya kot. Makan tak baca bismillah apa. Voltan terbagi pada 2. Tengok siapa yang baca bismillah makan. Ulang-alik dengan terus. Pandai. Voltan terbagi 2 dipanggil voltan arus ulang-alik ataupun VAU. Ataupun voltan arus terus dipanggil VAT. VAU berapa nilai dia? VAU. Voltan arus ulang-alik nilai dia berapa? Biasa Malaysia berapa nilai dia? Standard Malaysia. Entah cikgu. Saya pakai hari-hari cikgu. Kat rumah memang ada cikgu. Tapi tak pernah ukur cikgu. Tak tahulah berapa cikgu. Berapa? Dalam sumber kuasa. Bab 3. Kita belajar pengiraan. Nanti cikgu ulang ngaji balik. Berapa nilai voltan pada Malaysia yang terdapat di Malaysia? Iaitu? Entah cikgu. Cikgu beritahu cikgu. 230 VAU. Okey. Itu nilai voltan arus. Yang pada soket kamu tu nilai dia 230. Kalau kamu ukur tiba-tiba nilai voltan dia lebih daripada 250, kamu call TMB cakap kenapa voltan rumah saya lebih daripada standard. Sebab nanti kalau lebih, risiko pada alat elektrik kamu dia akan rosak. Tapi standard TMB bagi sama je. 230. Ataupun dia ada range. Sebab manusia tak pernahnya sempurna betul. Dia ada range 220 hingga 230. Itu range dia. Tapi biasanya TMB akan bagi lebih kurang itu je lah nilai dia. Voltan VAT nilai paling tinggi berapa? Yang paling tinggi. Orang nak habis kelas baru nak masuk Kai ni. Okay? Orang nak tidur dah. Kamu pun nak masuk. Lagi 3 minit. Di 13 minit. Okay. Voltan 80 paling tinggi berapa? Paling rendah berapa? Paling rendah 150. Paling rendah 216 kau. Ya Allah. Kalau cikgu lain tanya siapa ngajar, cikgu Alim Allah teruk no cikgu Alim ngajar. Voltan arus terus tak ada ni tinggi nilai dia. Kau tidak mampus lah kau pegang. VAT nilai voltan dia rendah. Dimulakan dengan apa? Contoh voltan VAT ni apa? Contoh. Daripada mana dapat VAT ni? Contoh paling mudah. Bateri. Bateri.
Betul. Bateri yang paling rendah nilai voltan dia berapa? Paling rendah. Entah cikgu. Tak, saya tak pernah beli bateri cikgu. 10. Mana bateri paling rendah 1.5 volt. Bateri kecil tu 1.5 je nilai dia. Kemudian bateri yang 4 segi tu, okey. Berapa nilai dia yang 4 segi tu? Tapi orang jangan pakai. Iaitu 9 volt. Ya apa korang ni? Tak pernah pegang bateri. Kemudian barulah pergi kepada kadang-kadang ada yang 12 volt. Ini kalau bateri sel basah ni. Okey, 12 volt. Ada 24 volt. Yang paling tinggi 36 volt. So nilai bateri ni rendah. Dia nak bagi voltan tinggi, dia kena apa? Dia kena tinggikan voltan, betul? Nak tinggikan voltan, dia gunakan apa? Nak tinggikan voltan pakai apa sayang? Tak tahu cikgu. Nak tinggikan voltan pakai apa Pakai apa Hei, pakai apa nak tinggikan voltan? Tak kalau tak tahu belajar sains. Cikgu sains tu lawa 20 tahun dulu. Orang kutuk cikgu depan cikgu Latifah Pandai korang Oh, belakang cikgu kutuk-kutuk cikgu Cikgu Latifah cerita. Betul Azim? Azim, betul Fendi? Fendi mana ada Azim lah, Azim. Betul Azim? Azim? Tak tahu aku. Ya, kutuk-kutuk cikgu depan cikgu Latifah Cikgu Latifah tu comel. Kalau 20 tahun dulu lagi dah comel. Takkan tak ingat dia ajar. Nak tinggikan voltan pakai apa? Dia macam cikgu dulu handsome kan. Tak adanya cikgu memang dulu memang tak handsome, tak payahlah. Cuma dapat rezeki bini lawa itu je. Entah macam mana bini aku nak ke aku tak tahu. Itu rezeki. Panggil transformasi ke? Apa? Dah dekat tu Azam. Azim dekat dah. Jangan transformasi. Transformer atau orang putih. Cakap Melayunya. Transformer tu. Iaitu pengubah. Ada pengubah untuk tingkatkan nilai voltan. Okey, supaya dia boleh charge, dia boleh tingkatkan voltan supaya sebab nak menghasilkan spark plug tu dia kena voltan yang tinggi tau. Dia bukan voltan rendah. Okey, lori. Adakah bateri lori sama dengan bateri kereta? Cikgu ni banyak songih, banyak tanya betul lah cikgu ni. Pernah tengok bateri lori tak? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama bateri lori dengan bateri kereta? Tak sama? Sama ke tak? Tak. Nanti kamu nampak lori, kamu tahan lori tu. Cik, kejap. Saya nak tengok bateri. Sama je. Sama. Kalau sebab tu kenapa ramai orang curi bateri lori. Tapi apa beza dia? Cikgu kata sama betul, beza pula. Apa lebih? Lori ada banyak bateri. Lori ada banyak bateri. Sebab apa dia ada banyak bateri? Sebab dia memerlukan nilai voltan lagi besar daripada kereta kan. Sebab tu dia pakai bateri sama. Contoh katakan kalau dia pakai 24, dia perlukan katakan 120 watt contohlah. Dia perlukan berapa bateri? Dia perlukan 4 bateri. Okey, dia perlukan 4 bateri yang disambung secara apa? Dalam litar elektrik ada terdapat 2 jenis sambungan. Aduh, cikgu tanya lagi pula bab sains. Ada 2 jenis sambungan dalam litar elektrik, iaitu sambungan yang pertama, ada 3 sebenarnya, bukan 2, 3. Silap. Yang pertama, sambungan lari. Apa dia? Pandai. Litar selari. Yang kedua, litar Siri. Yang ketiga, litar selari dengan siri selari. Itu sambungan. So, kalau kamu nak dapat nilai 120, okey, kamu nak dapat 120, sambungan apa kamu nak buat? Siri ke selari? Entah cikgu. Macam bateri kan? Siri. Bateri, kalau kamu nak sambung, kamu kena sambung opini. Barulah nilai voltan dia bertambah secara siri. Kalau kamu sambung opini, okey. Serupa je lah. Kamu letak banyak bateri pun, kalau sini 12 volt semuanya. Kamu ukur sini 12 volt, ukur sini 12 volt. Dia kena disambung secara siri. Okey. Kemudian pengagih. Okey, ni nak agih. Mencegah titik menyentuh daripada terbakar, mempercepatkan proses merendam dengan voltan
menyimpan dari semata okul. Ini pengagih yang nak daripada bateri tu nak agihkan dia sebab katakan dalam kereta ada banyak kan, nak pakai untuk aircon, nak pakai untuk apa radio kan, untuk pakai untuk ini, untuk lampu. So dia ada sistem, dia ada pengagih untuk hantar-hantar. Tidak nanti dia jam. Kemudian satu lagi kalau kamu tengok kereta orang muda, dia suka tukar kabel ni. Kalau buka kereta ataupun motor pun juga rasa ada kalau dia tukar kot. Tujuan apa nak tukar kabel ni? Apa tujuan nak tukar kabel ni? Biasa kabel dia kecil je. Kan? Yang kecil je. Tapi dia tukar jadi besar. Tujuan untuk apa? Dah ada jawapan dia tu kan? Nampak dia? Tujuan dia kabel ni fungsi dia apa? Mengalirkan arus rawatan tinggi kan? Ni, fungsi kabel ni. Mengalirkan arus rawatan tinggi. So kalau lagi arus elektrik, cikgu pernah cakap kepada kamu, kalau sebut pasal arus elektrik, kita kaitkan dengan apa? Sama je, lebih kurang. Apa dia? Arus elektrik, kita kaitkan dengan apa nak untuk mudah faham? Dengan apa dia? Air. Kan, air. So, kalau kabel ni kamu besarkan, kalau pipe air tu kamu besarkan, so air yang mengalir, air yang mengalir, makin banyak ke makin sikit? Banyak. So, bila kamu diorang biasa tukar kabel untuk membekalkan voltanya lagi tinggi. Contoh katakan kereta standard, ni contoh dia bagi katakan 10 am current. Itu kabel standard dia bagi maksimum 10. Bila dia tukar kabel je, dia boleh pergi sampai contoh 15 am. So maksudnya percikan api tu lagi besar. So letupan akan berlaku lebih kuat, maka kereta tu akan gerak lebih laju. Okey. Itu pertama. Dia besarkan kabel. Yang kedua, jenis copper kabel tersebut. Sebab dalam wire elektrik ada apa? Ada copper, ada wire tahu. Dalam wire ada apa? Arus elektrik. Ya, memang ada elektrik. Siapa yang menghalang arus elektrik tu? Hidup kita, ada tak hidup yang orang yang tak ada masalah? Tak ada. Ada. Ada orang tak ada masalah. Mana ada, semua ada. Ada, apa pula tak ada pula? Engkau melawan cikgu. Kang sentak macam cikgu pula kang. Guru Allah, cakap orang hutan marah. Seronok apa duduk dalam hutan? Sama-sama ke? Cikgu tak dapat ruang, tak dapat peluang. Kalau ada tanah kat kampung, memang cikgu beli duduk kat kampung lagi seronok apa. Tak ada orang kacau. Bukan orang hutan. Cikgu nak cakap apa? Cikgu nak sebut apa tadi orang gila. Orang gila ada masalah Tak ada. Tak ada. Dia nak bogel. Dia tak puas hati dengan Hazrin. Dia ambil pisau, dia bunuh Hazrin. Dia senyum je. Betul. Dia tak akan dihukum gantung. Sebab dia gila. Dia akan dihantar ke pusat Tanjung Mutan. Lepas nampak macam okey sikit, dia buat macam dah okey, dia keluar balik. Betul, dia bunuh balik. Orang gila tak ada masalah. Okey. Betul, tapi untungnya orang gila ni, apa dia? Syurga. Orang gila ni dia tak ada dihitung, tak ada apa. Seronok dia orang. Kita ni ya Allah. Tak tahu nak kata lah. Kalau cikgu lagi teruk 48 dah. Kamu tak apalah, baru 16, 17 kan. Dosa tak banyak. Dia 48. Ya Allah, tak tahu nak kata lah. Dia muda 48. Iyalah, nak belayan kamu memanglah kalah, tapi boleh lagi ya. Okey, sambung. Dalam kabel ada rintangan. Okey. Ada rintangan. So, dia orang nak cuba kurang rintangan supaya bila rintangan kurang, arus akan mengalir lebih tinggi. Sebab tu dia orang akan percaya kabel. Sebab tu kamu tengok macam kabel audio kan. Yang jenis gila, siapa yang jenis kereta meletup-letup, kita kat dalam kereta sebelah boleh dengar dia punya speaker kan. Kalau kamu tengok kabel dia memang pakai kabel special tau. Maksud dia cuba cari rintangan kalau boleh kosong. Kabel apa rintangan kosong? Dia guna banyak songnya tu. Banyak tanya je. Kereta apa yang kabel apa yang rintangan dia kosong? Bahan apa yang rintangan dia kosong? Emas. Pakai emas. Tapi kalau kabel elektrik pakai emas, manja rumah kita tak ada elektrik. Dan sebab apa? Sebab emas kena curi. Sedangkan kabel elektrik yang pakai copper tu pun orang curi, ni kan pula lah pakai emas. Alright. Kemudian kita ada bateri, juga cerita dah baterian untuk membekalkan. Semua kereta ambil daripada bateri, bukan ambil daripada alternator.
Semua ambil pada bateri. Sebab tu kalau alternator tak charge bateri, cepatlah mati bateri tu. Okey, kemudian sistem penyalaan. Okey, contohnya macam kunci, switch penyalaan. Ni kunci lah. Kan, menyambung dan memutuskan arus pada kenderaan elektrik kenderaan. Sekarang ni tak pakai switch dah. Orang tekan button aja. Okey, ni contoh 2 sistem sokongan yang cikgu ajar hari ni. Sistem bahan api dan sistem penyalaan. Lagi 2 sistem penyejuk dengan sistem pelincir. Ni contohlah gambar Bincangkan sikit. Nanti dalam nota nanti kelas kita akan buat lah. Okay, ni contoh sistem utama penyalaan. Ada palang pencucur. Okay, gegler penyalaan. Gegler penyalaan ni sama juga macam transformer lah. Sebab dia nak tingkatkan nilai rotan. Ni kunci masuk sini. Okay, ada bateri. Kabel palang pencucur. Cuma dia patutnya ni ada satu, dia ada satu lagi transformer untuk, bukan alternator, untuk charge dia balik, untuk charge bateri semula. Okay, itu sistem penyalaan. Alright. So sambung sikit lagi. Kalau 52 kamu cikgu nak sambung sampai muka surat. Ini sistem apa ni? Penyejuk kita nampak. Cikgu nak kalau habis kelas sambung Azim Jangan tangguh-tangguh. Sebab cikgu dah sebut mula daripada muka surat 46. Ni sistem penyejuk belum lagi. Maksud dia setakat 53 kot. Setakat 53. Maksud dia sambung. Hari tu cikgu sebut sampai muka surat tambah satu muka surat lagi. Hari tu 52. Okey, hari ni buat sambung muka surat 53. Okey, iaitu sistem bahan api karburator dengan sistem penyalaan. Dan kalau boleh buat, biarlah tulisan tu masuk betul-betul dalam kotak ni. Cuma kotak ni cikgu tak buat kotak lagi. Ni biar cikgu buat kotak dulu Boleh? Alright. Ni cikgu tak buat kotak lagi. Cikgu akan buat kotak lepas ni. Okey. Untuk hari ni tu aja. Sebelum cikgu nak habiskan kelas, cikgu nak tanya untuk kerja khusus.